qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini diizinkannya kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita tadi telah mengerjakan salat maghrib berjemaah. Kemudian kita niat iktikaf. Siapa belum niat sekarang ni, supaya kita sentiasa berada di dalam keredaan Allah Taala, supaya kita ni sentiasa menjadi hamba-hamba Allah. Setiap detik, setiap minit kita duduk dalam masjid ini dikira sebagai ibadah kepadanya. Dan kita abadikan masa yang ada pada kita ini antara maghrib dengan isyak dengan kita membaca kitab Hidayatus Salikin. Berarti petunjuk bagi mereka-mereka yang mencari keredaan Allah Ta'ala. Kita ini semua salikin, berarti yang sedang berjalan menuju keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan usaha ikhtiar kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran yang setimpal, dan dengan itu berjaya kita dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita nak baca muka surat berapa? Berapa? 269. Baik. 269. Bab baru. Al-Faslus Tsani fi adabiz zikr. Bermula fasal yang kedua pada menyatakan adab zikir. Dulu kita dah baca fadilat zikir. Kenapa kita nak zikir? Hari ini bila dah tahu kita banyak benar fadilatnya, banyak benar ganjaran-ganjaran yang Allah bagi kepada kita kalau kita rajin berzikir, maka kita pun nak berzikirlah. Bila kita nak berzikir, kita kena tahu cara-cara nak berzikir. Macam mana nak berzikir itu? Mengikut pengalaman yang telah dialami oleh ulama-ulama yang terdahulu, ahli-ahli zikir yang dahulu, seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti Imam Nawawi, seperti Imam Hasan Basri dan sebagainya. Jadi malam ni kita baca adab zikir. Kerana zikir itu ada kalanya zikir hasanat namanya, ada kalanya namanya zikir darajat. Yang mula-mula kerana hasanat aja, nak kebaikan saja. Yang ini tak ada kaifiat. Bila-bila masa dia boleh zikir, tengah berdiri, tengah duduk, tengah baring, tengah apa pun, tak ada kaifiat yang tertentu. Itu zikir hasanat namanya, zikir untuk kebaikan. Yang lagi satu ni darajat, zikir untuk mendapat pangkat di sisi Allah Ta'ala. Yang ini ada kaifiat-kaifiat yang tertentu dan disusun oleh ulama-ulama dulu. Sampai kepada kita ni, kita laksanakan. Kaedahnya dah tersusun, macam mana gayanya, kita akan baca nanti insyaAllah. Ini namanya zikir darajat, nak mencari pangkat di sisi Allah Ta'ala, nak mencari kasih sayang Allah. Di akhirat besok ada pangkat tau. Ada muflihun. Tadi tu imam dah baca, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dapat keuntungan. Itu darjat atau pangkat tu. Ada al-abrar, orang yang berbakti. Ada faizun, orang yang berjaya. Itu semua pangkat-pangkat di akhirat. Ada siddiqin, ada muqarrabin, paling komannya salihin. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Nak dapat pangkat-pangkat itu ada kaifiat darjat, ada cara-cara untuk berzikir mengikut pengalaman ulama-ulama dulu-dulu. Bukan saja longgok-longgok aja, mengikut pengalaman-pengalaman ahli-ahli tarekat yang dulu-dulu. Sebab mereka itu berjaya dalam kehidupan di dunia dan berjaya dalam kehidupan di akhirat.
Itu nama zikir apa? Zikir darajat namanya. Zikir nak mencari pangkat. Maka zikir hasanat itu menghasilkan akan pahala. Hasanat tu nak akan pahala aja, nak akan kebaikan aja. Dia bukan nak akan pangkat. Asalkan kebaikan udahlah, dia tak ada kaifiat. Bila-bila boleh, mentara baring boleh, mentara duduk boleh, mentara berambat boleh, ya, mentara berjalan boleh, mentara mamam boleh, bila-bila nak tidur boleh. Itu hasanat namanya. Dia tak ada cara-cara tertentu, tak ada kaedah-kaedah tertentu. Tak ada kamu mesti baca berapa ribu dalam masa ini antara zuhur dengan asar berapa kena baca, antara asar dengan maghrib berapa kena baca, antara maghrib dengan isyak apa dia zikirnya. Yang itu tak ada apa-apa. Zikirlah. Dan jenis-jenis zikir pun tidak ditentukan. Kadang-kadang dibacanya subhanallah, kadang-kadang dibacanya alhamdulillah, tak kira. Janji dia berzikir. Itu tak ada apa ya, tak ada kaifiat. Cuma dia semata-mata nakkan pahala saja, nakkan kebaikan. Maka zikir hasanat itu menghasilkan akan pahala. Tiada berkehendak kepada segala adab zikir, tak payah ada adab. Dan lagi akan datang ini, adab yang lagi akan datang. Ini dan zikir darajat itu berkehendak kepadanya. Kalau hendakkan pangkat, hendakkan ketinggian, hendakkan ke hasanat, hendakkan darajat di sisi Allah Ta'ala, ada kaifiat-kaifiat yang tertentu. Ini akan kita akan kita baca insya-Allah ya. Dia berkehendak kepada adab. Bermula adab zikir itu 20 perkara. Jadi adab zikir itu 20 perkara. 20 tingkatan. Ya. 20 tu apa? 5 perkara dahulu daripada zikir. 12 perkara pada ketika berzikir. Dan 3 perkara kemudian daripada zikir. Mula-mula sebelum zikir tu ada 5 adabnya. Sedang berzikir tu ada 12. 5 campur 12 berapa? Tidak belum tahu kira. 5 campur 12 berapa? 17. Semua ada 20. Tinggal berapa? Tinggal 3. Lepas berzikir tu ada lagi 3 adab yang mesti kita laksanakan. Jadi 20. Kalau tiap kali kita buatkan 20 atur cara ini atau 20 peringkat ini, 20 cara ini, maka kita telah melaksanakan adab-adab berzikir untuk mendapat darajat di sisi Allah Ta'ala. Adapun 5 daripadanya sebelum berzikir. Sebelum kita zikir tu ada, mesti kita buat macam mana nak taubat ke apa kan, nanti kita baca insya-Allah ya. Kemudian sedang berzikir, macam mana berzikir tu? Ngangguk kepala ke, ngeling-ngeling kepala ke, ya, tunduk bangkit macam orang Syiah tu ke. Ada pernah tengok dalam internet tak macam mana orang Syiah berzikir? Macam tu ni. Menari-nari ke? Wallahu alam. Kita baca dulu apa tahu ya, cara berzikir ni. Kemudian lepas itu macam mana? Lepas zikir tu apa buat? Ambil 2 ekor ke? Tak tahu lah, kita baca ni insya-Allah ya. Lepas zikir tu apa buat? Minum arak ke? Lepas zikir tu apa buat? Ngumpat orang ke? Tengok mana tahu ya. Itu selepas zikir tu ada adabnya. Adapun adab yang dahulu daripada zikir, berapa adabnya? 5. Adapun adab dahulu daripada zikir ada 5 adab tu. Ya, pertama taubat. Dia suruh kita taubat dulu. Sebab tu sebelum kita berzikir tu elok kita baca astaghfirullahalazim. Ya, astaghfirullahalazim. Boleh tambah lagi tak? Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun dengan Allah ya. Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Arti panjang benar ustaz, mana nak ingatnya? Susah panjang-panjang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak dapat lagi? Tak apa? Tak dapat lagi pun tak apa? Astaghfirullahalazim. Siapa tak dapat angkat tangan? Siapa tak dapat angkat tangan? Hati?
Yang salahnya apa? Langsung tak taubat. Itu yang salahnya. Asalkan taubat betul tu. Ya. Jadi taubat dulu. Kerana taubat ni wajib atas tiap-tiap orang. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nama taubatnya apa? Taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah akan maafkan segala kesalahan kamu. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, daripada segala kesalahan kamu akan diampunkan kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kita dah baca bab taubat ya. Taubat sentiasa. Nabi yang tak berdosa tu pun dia taubat kepada Allah 70 kali sehari semalam. Dia terpelihara dari dosa, itu pun dia bertaubat 70 kali sehari semalam. Kita tak berdosa kan? Siapa tak berdosa angkat tangan. Saya nak tengok benar ni, ada kamera ni, nak angkat gambar. Nak masuk dalam Facebook. Ini orang yang tidak berdosa. Namanya siapa? Siapa-siapalah. Namanya Haji Zainal ya. Ada kan? Kalau tak ada, kita ni kenalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taubat, Allah jadikan dosa itu tukar jadi pahala. Di-delete oleh Allah segala benda perkara yang kita melakukan maksiat tu, Allah delete. Tahu apa delete? Padam semua. Tukar jadi dosa. Bila dah terampun dosa kita, apa Allah nak bagi? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nescaya dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada 4 jenis sungai. Bukan 4 sungai, 4 jenis sungai. Ada sungai air biasa macam ini, yang lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu. Yang kedua, ada sungai susu. Nak apa? Nak minum susu Dash Lady, ambil pada sungai Dash Lady. Nak minum daripada susu Cap Junjung, ambil susu daripada sungai Cap Junjung. Nak minum susu apa? Susu tak ada yang tahu nama susu dalam sini. Susu FNN, sungai FNN. Dan susu itulah sentiasa fresh, sentiasa segar, sentiasa manis. Tak ada pula masam-masam, tak ada pula basi-basi. Sungainya tuan-tuan. Itu sungai susu. Yang ketiga sungai madu. Madu kalau besar ini botolnya, kalau asli betul. Berapa dia harganya? RM50 lebih kalau besar ini. Kalau sekarang ni dalam dunia ni tahu. Ini cedu aja, free of charge. Di bawah mahligai itu ada madu. Dia punya khasiat lebih hebat daripada apa? Lebih hebat daripada pamoga. Khasiatnya lebih hebat daripada apa lagi? Ar-rumman. Lebih hebat daripada Viagra. Tahu ke apa Viagra? Tak tahu dah lah. Punya hebat khasiatnya. Ada dalam syurga mana ada penyakit. Dia tak ada penyakit. Tahu? Tak ada duka cita, tak ada menung-menung, tak ada jemu, tak ada letih-letih, tak ada pula sakit pinggang. Dalam dunia ni yang sakit pinggang, itu yang nyandor semua tu kan, sakit pinggang lah tu. Mula 70 lebih. Tak percaya tanya di sana tu, ada tak sakit pinggang? Itu dalam dunia ni, tapi dalam syurga tak ada sakit-sakit pinggang tau. Elok, apa namanya? Sentiasa gembira aja. Itu dia. Yang keempat, sungai arak. Nak minum apa? Sungai ni tau. Nak minum bulldog, sungai bulldog. Nak minum Guinness Stout, sungai Guinness Stout. Nak minum toddy, sungai toddy. Nampak? Nak minum apa? Champagne, sungai champagne. Nak minum brandy, sungai brandy.
Minum apa? Ada je sungai. Itu dia. Itu janji Allah tu. Ya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nescaya dimasukkannya kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ya. Itu mula-mula sekali taubat. Ya. Pasal apa kita nak nyebut nama Allah? Bila sebut nama Allah tu kita mesti suci. Segala-galanya suci, zahir dan batinnya suci. Jadi nak suci tu mesti taubat dulu. Pertama taubat daripada segala maksiat dan daripada segala yang sia-sia. Maksiat pun kena minta ampun, yang sia-sia pun minta ampun. Tak ada berdosa tapi sia-sia. Tak ada dapat pahala. Macam main dam, sia-sia je. Banyak tak peminat dam ni. Sia-sia tu, buang masa je. Orang main dam, henti kena main dam tuan-tuan dan puan-puan. Orang main dam ni kerja yang tak ada lain menghina Pak Haji je. Kalau belum naik haji, makannya teratur aja ke depan. Makan satu sekali makan, satu sekali makan, satu sekali makan. Tapi bila dah dapat haji, macam mana makannya? Ke depan makan, ke kiri makan, ke kanan makan, lompat-lompat tu keliling makan. Tamak benar Pak Haji tu. Bukan berdosa tu kan, tapi sia-sia. Tak dapat apa-apa faedah. Itu taubat kepada Allah. Kalau ada yang dulu-dulu sia-sia. Ini yang cakap ni pakar main dam tau. Siapa nak try boleh. Jadi sia-sia. Kata Allah, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam sembahyang mereka. Dan beruntung juga mereka-mereka yang dapat menghindarkan diri mereka daripada perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Bukan berdosa tapi sia-sia. Cerita pasal budaya orang lain, cerita pasal sokan, cerita pasal apa? Cerita pasal siapa menang malam tadi, Perak ke Kelantan. Lantak je siapa menang, apa yang payah cerita. Itu sia-sia begitu. Main congkak itu sia-sia begitu. Main dam, main galau panjang, dan lain-lain lagi. Itu sia-sia. Jadi kita taubat daripada segala yang maksiat dan daripada segala yang sia-sia yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Pertama, yang kedua mandi. Mandi taubat namanya. Sunat hukumnya mandi taubat. Sebab kalau seseorang tu nak pergi belajar pada pondok-pondok mana-mana pondok lah, nak belajar tarekat ke apa-apa, disuruh tok guru tu mandi dulu, mandi taubat dulu ya. Mandi taubat macam mandi biasa lah, cuma niat aja. Saja aku mandi taubat sunat kerana Allah Taala. Mandi dulu. Ataupun kurang-kurangnya ngambil air semayang. Ketiga, diam. Diam, jangan cakap. Jangan banyak cakap. Dan tetap supaya menghasilkan siddiq. Orang yang diam tu, dia tu benar. Kerana dia benar-benar nak berzikir. Jangan sembang dulu. Ngumpat orang dulu baru berzikir. Itu tak boleh, nak kena diam dulu. Kalau nak cakap, biar yang baik-baik aja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik sahaja, atau lebih baik diam. Jangan banyak bercakap. Apa ni? Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Bukan cukup no, tak boleh apa? Banyak cakap, sambung. Salah bila banyak dosanya. Banyak cakap, banyak salah. Sekali lagi, banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Dosa tak betul, dosa. Banyak dosa masuk neraka. Neraka tak betul ya? Masuk neraka. Okey, saya nak diam ni. 1, 2, 3.
Tak dengar apa sekali lagi. 1, 2, 3. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Kemana-mana pun saya ngajar yang ini, saya suruh hafal. Supaya jangan banyak cakap. Lebih-lebih lagi bercakap yang sia-sia. Hai dunia pula tu dalam masjid. Dalam masjid cerita hai dunia. Cerita hai ikan talpiyah, ikan keli, ikan ruan dalam masjid ni. Cerita hai ikan baung, cerita dia menyaga, cerita dia apa lagi? Padi makan di tikus ke apa ke? Cerita dalam masjid hai dunia ni. Esok dikhawatiri, ditakuti bangkit dari kubur seperti muka babi. Itu takut tu tak? Hai dunia ni. Ada 5 tempat jangan bercakap urusan dunia. Yang pertama dalam masjid. Yang kedua dalam majlis ilmu. Ustaz dengan ngajar, jangan dia pula ngajar di belakang tu balik-balik itu saja. Ustaz ngajar biar ustaz seorang ni ngajar. Di majlis ilmu. Yang ketiga apabila Al-Quran sedang dibaca. Jangan bercakap. Yang keempat di majlis kematian. Kita pergi ziarah orang mati, jangan sembang. Mikir sekarang duduk mana, apa buat? Kerja apa? Tak payah. Nak sembang majlis lain. Yang kelima di tanah perkuburan. Ini 5 tempat ni. Jangan bercakap urusan dunia. Diam lagi baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kita pergi majlis orang mati apa buat? Zikirlah, baca qul Allah untuk dia, tahlil ke untuk dia. Jangan sembang hai dia pula. Jangan ngumpat dia dah mati tu. Dia ni tengah model kemari. Ya Allah, bukan kanak tu. Jangan oi. Dia dah mati tu. Cerita baik-baik aja untuk dia. Lepas sembahyang tu ditanya tu imam tu, apa khabar ini mayat? Apa jawab? Baik. Yang oi dia ni masuk neraka, jangan oi. Itu dia tuan ya. Jadi diam, jangan bercakap. Yang kedua diam daripada berkata yang kedua mandi tadi ya, mengambil sembahyang. Yang ketiga tadi diam dan tetap supaya menghasilkan siddiq benar. Dia betul-betul nak berzikir. Supaya benar lidahnya dengan hatinya. Dia zikir tu nak ingat dalam hati tu. La ilaha illallah. Kalau zikir la ilaha illallah lah, tengok tok guru dia bagi zikir apa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasa zikir ni la ilaha illallah lah ya. Itu biasanya. Kerana la ilaha illallah tu banyak namanya. Ada dipanggil dia kalimah syahadah. Ada yang memanggil dia kalimah tayyibah. Kalimah yang baik. Kalimah tayyibah. Ada yang manggil dia ni kalimah tauhid. Ada yang memanggil dia afdalul zikri. Seafdal zikir. Afdalul zikri. Itu sebab tu imam bila nak berzikir, dia selalu bagi taklimat kepada makmumnya. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalul zikri, yang seafdal zikir, ketahui olehmu bahawa dianya ialah la ilaha illallah. Itu yang sebenarnya taklimat aja. Tapi banyak orang tak nak jadi tekong zikir. Pasal dia tak hafal. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang bila datang perasab tu, orang ni pas, orang ni pas, orang ni pas, orang ni. Pasal dia tak nak. Ingatnya benda tu wajib. Padahal bukan wajib. Wajib kan? Tak. Tak payah hafal tentang apa. Bagilah taklimat, tuan-tuan dan puan-puan, kita lepas ini akan berzikir ya. Sama-sama kita berzikir mengingati Allah. Itu sebut 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ke tak boleh? Boleh. So after this everybody, everyone boleh memimpin. Memimpin apa? Zikir tahlil ya. Tak payah nunggu tok imam. Tak payah nunggu ustaz, tak payah nunggu orang alim. Siapa-siapa pun boleh menjadi kepala zikir. Itu pula dipanggil apa? Afdalu zikri. Yang sebaik-baik apa? Zikir yang utama. Itu namanya afdalu zikri. Baik. Mana dia? Ada hilang. Ada kalanya zikir darjah mana dia. Yang ketiga tadi. Yang ketiga diam. Dan tetap supaya menghasilkan siddiq, yakni supaya benar lidahnya dengan hatinya.
Hati nak ingatkan Allah. Hati kena ingat bahawa Allah saja tempat kita menyembah. Bila sebut je la ilaha illallah, hati nak kata aku tidak menyembah yang lain daripada selain daripada Allah. Aku nak tunduk hanya kepada Allah, tak nak tunduk kepada lain daripada Allah Taala. Aku nak tawakal hanya kepada Allah, bukan nak tawakal kepada lain daripada Allah. Aku yang kasih aku hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Aku nak takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada lain daripada Allah Taala. Itu cara kita berzikir, ya. Dalam hati itu ingatkan Allah bahawa kita nak tunduk hanya kepada Allah, nak takut hanya pada Allah, nak puja hanya Allah, nak kasih hanya pada Allah, nak tawakal hanya pada Allah, bukan kepada lain daripada Allah. Janganlah berzikir macam kita pergi tahlil orang kenuri. Orang kenuri ada keingat apa tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dia ingat? Pulut ke nasi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi putih ke nasi lemak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi minyak ke nasi bukhari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan-jangan roti canai aja kot, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Roti canai boleh tahan, jangan biskut mayat aja kot, la ilaha illallah. Dapat apa tuan-tuan? Dapat apa? Dapat biskut mayat ajalah. Patutnya kita tahlil ni ingatkan Allah, iqrar kita kepada Allah. Kita hanya nak menyembah hanya Allah, kita nak hanya tunduk dan patuh kepada Allah, kita nak berserah diri kita kepada Allah, kita hanya nak minta tolong kepada Allah, ya. Sebab itu kita sebut la ilaha illallah di tuntutan tu seperti tuntutan Al-Quran dan juga semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimah la ilaha illallah. Bukan saja sebut je, ya. Okey. Itu yang ketiga. Diam ingatkan Allah Taala. Biar benar lidah itu dengan hatinya. Seperti bahawa ada bahawa diistighalkannya, berarti disibukkan hatinya tu. Diistighalkan tu disibukkan hatinya. Dahulu daripada menyebut la ilaha illallah, dah tetap hati tu nak ingatkan Allah, nak takutkan hanya kepada Allah, nak tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dengan lafaz Allah, Allah. Kalau tak ada la ilaha illallah boleh sebut Allah, itu dah meningkat lah. Orangnya dah sampai kepada apa? Pertengahan. Allah, Allah, Allah saja. Dengan fikir juga. Dia fikir hanya Allah saja, lain tak ada. Tiada dengan lidah. Lidah dah tak sebut lagi dah, fikir saja. Ya. Itu orangnya dah peringkat dah sampai ke peringkat intermediate, ya, yang ke pertengahan. Hingga tiadalah tinggal segala khotirnya. Khotir tu apa? Rasa hati itu, tak ada tinggal yang lain. Hanya Allah, 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 Allah saja. Tak ada ingatkan bendam, tak ada ingatkan ikan, tak ada ingatkan brim, tak ada ingat apa pun tak ada ingat. Hanya ingatkan apa? Allah saja. Ya. Itu namanya khotir. Khotir itu gerak hati. Sehingga tinggal segala khotirnya yang lain daripada Allah Taala, yang lain tak ingat. Melainkan hadir di dalam hatinya itu Allah, Allah, Allah juga dalam hati dah. Lidah tak sebut dah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, zikir ni ada 3. Satu zikir lidah, lagi satu zikir hati, lagi satu zikir perbuatan. 3 jenis. Zikir lidah sebut dengan lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah. Atau dah sampai ke peringkatnya Allah sudah sebut lagi, hu. Tapi jangan buat ni, ya. Kalau tak reti jangan buat. Hu tu katanya dia siapa? Allah. Ini biar ada guru-guru tarekat boleh ngajar ni. Saya bukan guru tarekat, ya. Tapi kaedah itu adalah dalam pengetahuan saya. Bila nak ngajar tak boleh. Jangan lepas ni balik hu apa hu je. Itu akan kita baca insya-Allah, ya. Tiadalah tinggal segala khatirnya yang lain daripada Allah Ta'ala, melainkan hadir dalam hatinya itu Allah, Allah juga. Dia merasakan diri dia tak wujud, yang wujud hanya Allah Ta'ala saja. Ini guru tarekat pandai ni, saya tak erti. Maka tatkala itu bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyebut la ilaha illallah, lidah dan hatinya menyebut la ilaha illallah. Lidah sebut la ilaha illallah, hatinya pun sebut la ilaha illallah. Bukan lidah sebut la ilaha illallah, hati sebut apa? Hati sebut apa? Nasi ke pulut? Lagi? Pulut kuning ke pulut putih? Ada kari ke? Inti aja lauk ni. Inti tu manis pula tu. Lagi apa?
Jangan pulut pun tak ada. Roti canai aja kot. Roti canai boleh tahan juga katanya. Jangan-jangan apa? Biskut mayat aja. Tahu ke dengan biskut mayat sini? Itu maknanya tak ada lah apa namanya, tak ada isi dalam kalimah la ilaha illallah yang dilafazkan itu. Ya. Bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyebut la ilaha illallah. Yang keempat, minta tolong dengan hatinya. Hati kita minta tolong dengan hati dia tu. Hati itu minta tolong dengan Allah lah, bukan minta tolong dengan hati. Hati dia tu minta tolong dengan Allah. Ketika masuk dalam zikir itu, minta tolong dengan Allah ketika berzikir itu dengan himmah syekhnya. Artinya dengan bantuan syekhnya, dengan bercita-cita kepada syekhnya. Sebab itu kalau siapa yang belajar tarekat, dia akan diperintahkan supaya membayangkan tok guru dia tu, syekh ni tu. Syekh tu tok guru, membayangkan syekhnya tu. Ini saya tak erti nak ngajar ni, jangan buat lepas ni. Tapi dalam kitab ni ada. Dia membayangkan syekh itu sebelum dia menyebut la ilaha illallah tu, dibayangkan tok guru tu mana rupanya. Dan jika disuruhnya akan syekhnya itu dengan lidahnya pada minta tolong pada hajatnya itu, nescaya harus hukumnya, bukan haram, bukan makruh ya, harus. Artinya apa? Boleh dia bayangkan syekhnya itu sebelum dia berzikir. Mudah-mudahan dapat berkat dari syekhnya tu, diqabulkan oleh Allah doanya dengan segera. Itu namanya tawassul namanya. Dalam Islam tawassul tu hukumnya harus. Kecuali orang-orang Wahabi yang mengatakan tawassul itu adalah syirik katanya. Nak minta tolong hanya pada Allah, bukan pada syekh. Bukan pada syekh, kata di golongan-golongan Wahabi. Ada ke Wahabi sini? Minta maaf dia kerja mana buatnya. Yang bukan Wahabi, hukumnya tawassul tu harus. Tuan-tuan boleh semak satu kitab namanya apa ke nama, dah tak ingat saya, yang karangan Sirajuddin Abbas. 5 perkara ke 40 perkara yang menjadi pertikaian umum. Salah satu daripadanya tawassul. Ada yang mengatakan syirik katanya. Nak minta hanya kepada Allah, jangan minta yang lain kepada Allah Taala. Kalau itu syirik, orang yang tarhim subuh tu syirik lah tu. Ada tak tarhim subuh? Sini ada buat. Ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya rahim. Bijahi sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tawassul kepada Abu Bakar As-Siddiq. Syirik tu. Patutnya hanya kepada Allah saja, jangan pada manusia, jangan kepada makhluk. Dia bijahi itu artinya dengan kemuliaan. Minta sebut nama Abu Bakar As-Siddiq itu kerana Allah kasihkan Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebut nama dia. Mudah-mudahan Allah cepat kabulkan doa kita. Itu syirik tu. Kalau kita ikut pendapat puak Wahabi ni, bi rahmatikal wasi'ah. Lagi Sayyidina Muhammadin sallallahu, pendengar Muhammad pun sallallahu apa namanya, syirik juga. Sayyidina Abu Bakar juga bijahi Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Syirik pula tu. Kita tarawih ada sebut. Ada sebut nama-nama itu. Lepas tarawih ada sebut. Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin Siddiq. Ada tak sebut? Syirik lah tu. Buat apa sebut-sebut? Nak sebut Allah aja. Itu kalau ikut pendapat orang Wahabi itu sebab dia tak ada selawat lepas sembahyang. Dia sembahyang tak ada selawat tau. Sebab dia tak nak sembahyang sama kita. Dia sembahyang lepas salam bangkit balik. Lepas salam bangkit balik. Lepas salam bangkit balik. Begitulah. Kerana mereka tak nak perkara-perkara yang syirik ni, dia tak nak. Yang apa namanya, yang boleh menjadi ragu-ragu mereka. Mereka tak nak. Itu orang buat Wahabi.
Tapi kalau kita nak belajar ini, dia ada tawassul namanya. Bayangkan gurunya. Ya, dia pejam mata tu nampak gurunya, minta pertolongan kepada Allah dengan berkat tok gurunya. Mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Taala. Ya. Mana ke dia ni? Hingga tiadalah tinggal segala hatirnya yang lain daripada Allah, melainkan hadir dalam hatinya itu Allah juga. Maka tatkala itu bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyebut la ilaha illallah. Yang keempat, minta tolong dengan hatinya. Ya, ketika masuk dalam zikir itu dengan himmah syekhnya, dengan pertolongan syekhnya, dengan cita-cita dia kepada syekhnya. Dan jikalau diserunya akan syekhnya itu dengan lidahnya, tok guru dia sebut nama syekhnya apa? Ya. Nah, saya hukumnya adalah harus. Apa arti harus? Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Hukumnya apa? Harus. Nah, seperti makan. Makan tu harus tau. Kalau tidak berdosa belakang kejap ni. Ngapa? Siapa makan kejap ni? Kenal? Tak ada makan, dosa lah. Itu hukumnya harus. Seperti menguap. Kalau haram menguap kan, setiap kali dia menguap haram. Kalau wajib menguap, ini dosa belakang dia tak nak menguap. Patutnya menguap, dia wajib mesti menguap belakang. Itu harus. Seperti apa? Kentut. Sudah kentut belum? Belum. Dosa belakang. Kalau dia wajib, tapi dia harus. Terpulanglah nak kentut-kentut tanda pun tak apa. Itu harus. Faham ke cakap saya ni? Ini tu begitu juga. Membayangkan syekh itu hukumnya harus, tidak berpahala dan tidak berdosa. Artinya boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh, benda harus. Kita ada 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Wajib artinya bila dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Haram artinya ditinggalkan dapat pahala, dibuat dapat dosa. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Kemudian sunat. Apa itu sunat? Apa arti sunat? Ambil pisau potong ya. Itu bersunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Keempat, makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Itu artinya makruh. Yang kelima, harus. Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Terpulanglah. Itu harus. Jadi membayangkan syekhnya ketika dia nak berzikir itu hukumnya harus. Nah, saya harus. Itu yang keempat ya. Kelima, mengiktikadkan bahawa ia minta tolong daripada syekhnya. Itu harus dia ya. Sudah harus, tak payah pertikaian lah. Dia minta tolong daripada syekhnya dengan izin Allah. Jangan pada syekh aja, mesti nak dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan baru dia boleh dikabulkan hajat itu ya. Dia minta tolong dengan hatinya ketika masuk dalam zikir itu. Dan jikalau disuruhnya syekh itu saya harus tadi ya. Kalimah mengiktikadkan bahawa ia minta tolong daripada syekhnya itu, supaya ia minta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana syekhnya itu ganti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tolong pada syekhnya supaya syekh itu pula minta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana syekh itu ganti kepada Nabi. Kenapa ganti Nabi? Syekhnya itu ulama. Tuan-tuan nak belajar tarikat mesti pada ulama. Bukan jumpa orang tepi jalan mengajuk aku tarikat kamu. Itu tak ada, dia mesti ulama. Kalau ulama apa dah? Ulama tu siapa? Warasatul anbiya, pewaris kepada Nabi. Ulama tu. Jadi supaya gurunya tu, dia minta tolong pada gurunya, supaya guru tu minta tolong pula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pula apa pula? Nabi Muhammad minta tolong dengan Allah Taala. Nabi Muhammad tu siapa? Nabi Muhammad tu siapa dengan Allah Taala?
kekasih Allah, Habibullah. Jadi kita minta tolong pada guru, guru minta tolong pada Nabi, Nabi minta tolong pada Allah supaya mengkabulkan segala doa kita. Ya. Ini kalau guru-guru tarekat ni dia pandai lah menerangkan, saya tak bukan guru tarekat ya. Pada hajatnya itu, ya. Mana dia? Ada pun segala adab. Ini adab sebelum zikir tadi. Ada 5 ya. Yang pertama apa tadi? Adab tadi sebelum zikir. Yang pertama bertaubat dulu. Yang kedua apa? Mandi atau ngambil uduk. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya Allah penat ngajar dah lupa. Ya. Yang ketiga apa? Diam, jangan banyak bergerak-gerak, jangan noleh kiri noleh kanan tengok cicak dan tengok tikus dah. Diam, nak berzikir tu biar diam. Ya, itu yang ketiga. Diam, jangan banyak cakap-cakap. Jangan bersembang beria benar anu. Lebih-lebih lagi kalau dia ngumpat orang lagi apa antara dapat ya. Supaya benar apa yang dicakap itu dengan apa yang dalam hati dia. Ya, yang keempat apa? Yang keempat. Mana ke dia? Yang keempat nanti jawab. Minta tolong dengan hatinya. Minta tolong pada siapa? Pada syekhnya. Minta tolong dengan hatinya ketika masuk dalam zikir itu kepada syekhnya. Supaya syekh itu nanti minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima ya. Minta tolong kepada syekhnya dan supaya syekh itu pula itu yang kelima ya. Minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula minta tolong kepada Allah supaya melaksanakan apa yang dihajatinya. Itu adab sebelum berzikir. Boleh? Boleh kan? Tahu buatnya? Bila nak buat ni? Lepas inilah balik kah? Jangan adab kau tak bingung tu je. Ya. Berzikirlah. Zikir ni biar banyak ke biar sikit tuan-tuan dan puan-puan. Biar banyak-banyak. Allah puji tau. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Allah puji orang yang rajin berzikir tu. Orang yang banyak berzikir tu, iaitu mereka-mereka yang menyebut nama Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika dalam pembaringan dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Dia tengok langit, tengok bumi, ingat Allah. Ya. Kita lain tengok lombong nampak apa? Ikan telepia. Tapi orang yang berzikir tu tengok lombong ingat kawan, ingatkan Allah. Ya. Tengok hutan, kita kalau kita tengok hutan, apa ingat? Ingat apa? Ingatkan kayu balak. Dapat dari sini balak kan bagus ya. Ini orang ni dah dia ingatkan kebesaran Allah Taala. Dia tengok pokok tu. Rupanya tenang aja pokok tu. Yang sebenarnya mereka dalam hutan tu berlumba-lumba mencari cahaya matahari. Itu yang Allah sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu ingat mereka itu bersatu padu, tetapi hati mereka itu berpecah belah antara satu sama lain. Bertolak-tolak pokok dalam hutan tu tau. Orang ni tolak orang ni geser orang ni tembi orang ni nak dapat cahaya matahari. Ya, itu pokok-pokok dalam hutan. Ya. Manusia hari ini apa itulah? Berdengki-dengkian antara satu sama lain. Itu sebab mana ada manusia yang aman? Di mana? Cekabur ke mana tempat yang aman? Di mana tempat yang aman? Di Syria aman ke huru hara? Di Yaman aman ke huru hara? Di India bergaduh saja. Di Kashmir berbunuh-bunuhan. Di Burma sama aja. Mana ada tempat manusia yang aman damai? Tak ada. Itu sebab ketika Allah nak jadikan manusia, Allah kabur kepada malaikat, malaikat tanya balik. Ya. Allah kabur kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika aku nak menjadikan, aku kabur kepada malaikat, aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Ya. Bertanya malaikat itu, mengapa kamu nak jadikan makhluk di atas muka bumi ni yang kerjanya tak lain melainkan menumpahkan darah saja. Malaikat dah tahu dah manusia tu kerjanya tak lain nak bergaduh saja. Nak berperang saja, nak berbunuh-bunuhan saja, nak bertengkar-tengkar je, itu kerja manusia. Ya ke dah. Ya ke dah. Kadang-kadang jiran dengan jiran tu bertengkar. Pasal apa? Pasal bergaduhkan sebatang pokok di sempadan. Pokok apa? Pokok apa tu Imam? Pokok doyan boleh tahan lah. Ini pokok apa tu di sana? Terung rembang. Nampak? Dia dah pandai, nampak? Bergaduh pasal terung rembang. Ada tak manusia apa tu? Itu yang malaikat tanya tu. Apa jawab Allah? Sedangkan kami, kata malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami kerja tak ada lain hanya bertasbih kepada kamu dan mentakdiskan kamu. Manusia bergaduh aja, berbunuh-bunuhan dia kerja. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu, kata Allah. Kamu mana tahu, aku tahulah apa aku buat, kata Allah. Lalu diajarnya Nabi Adam, dia dijadikan Nabi Adam ya. Nabi Adam ni manusia yang dijadikan oleh Allah. Lepas tu Allah ajar Nabi Adam tu nama pokok ini pokok jambu, ini pokok kemutan, ini pokok jerih, ini pokok kenuak, ini pokok apa petai, ini pokok apa lagi? Pokok doyan, ini pokok manggis. Semua diajar oleh Allah Nabi Adam. Sehingga dia hafal lah, dia tahu semua ini pokok ini, pokok ini, pokok ini, pokok ini. Ya. Lepas tu ditanya malaikat. Tanya malaikat, ini pokok apa? Kata malaikat, aku tak tahu. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat ngabar kepada Allah. Kami ni tak tahu selain apa yang kamu ajar kami, baru kami tahu. Kamu tak ajar, mana kami tahu, kata malaikat. Ya. Sesungguhnya kamu amat mengetahui dan kamu amat bijaksana. Ya. Barulah apa namanya? Barulah Allah kabar balik kepada mereka. Itulah kamu kat mana tahu, aku tahulah aku buat. Begitulah seterusnya. Kenapa Allah puji mereka yang sentiasa berzikir? Sebab malaikat tu dia paling mulia sekali. Dia lebih mulia dari manusia. Mereka tak erti nak buat maksiat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak erti nak buat derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Itu kerja malaikat, hanya bertasbih, hanya bertahmid, hanya bertakdis. Manusia kerjanya apa? Berperang, bergaduh. Tengok Amerika dengan Iraq, diserangnya Iraq. Sampai jatuh. Siapa penguasa Iraq pada ketika itu? Saddam Hussein. Jatuh Saddam Hussein tu. Itu kerja manusia lah tu. Saddam Hussein tu ditangkap. Lepas tu dibicarakan. Lepas tu dipenjara. Lepas tu digantung. Sampai digantung. Tapi manusia tu kerjanya nak metol. Saddam Hussein tu nak kena gantung tu, dia melawan lagi tau. Melawan lagi. Dia bukannya monyok aja dah, dia melawan lagi. Dia tak nak pakai sokok kepala tu. Terus gantung cara terbuka begitu. Itu punya keras hati tau, sampai dia mati begitu. Abang pun begitu juga. Bila dia gantung dia penguasa penjara Iraq tu, sampai putih kepalanya. Putih kepala, tanggal badan tu dari kepala tau. Abang Saddam Hussein. Punyalah hebat tentera-tentera Iraq tu. Itulah manusia. Nak sebut nama ni bukannya khusus untuk mereka aja, manusia tu memang itu. Bergaduh aja nama. Bila dah kemudian sekarang ni baru demo sedar, orang Eropah tu baru sedar demo tu dah ditipu di Amerika. Yang ni punya siapa? George Bush. Mengatakan Iraq tu ada senjata pemusnah. Lalu mereka bila berlaku aja apa namanya September apa yang di Afghanistan tu, September 19 ya, dia di Amerika tu. Terus dia bertuduh kaedah dari Afghanistan. Yang melancarkan serangan itu pada hari itu adalah perancangan Yahudi. Sekarang ni sudah minta maaf Tony Blair. Kenal Tony Blair? Siapa Tony Blair? Bekas Perdana Menteri England ataupun Britain, Great Britain.
Dia minta maaf kepada dunia kerana menyerang bersekutu dengan Amerika, menyerang Afghanistan, menjatuhkan kerajaan Taliban di Afghanistan, minta maaf tu. Begitu juga sekarang ni orang Sweden. Orang Sweden begitu juga mengeluarkan spanduk, kami minta maaf kerana terlibat dalam serangan terhadap umat Islam di Afghanistan, di Iraq dan sebagainya. Sudah salah. Kerana memang bukan kerana kaedah. Serangan 13 di September 19 ke apa ya? 14 11 September ya. Pada 11 September tu tak ada kena-mengena dengan kaedah. Itu perancangan Yahudi. Pada hari itu semua orang Yahudi yang bekerja di Amerika tu semua dia cuti kali itu. Semua orang Yahudi tu cuti. Maknanya dia dah tahu ke tak tahu tu? Sudah tahu dah tu. Ini dia. Tapi seluruh dunia ni tertipu. Termasuk negara-negara Islam yang menyokong Amerika. Tertipu belaka. Inilah yang berlaku ya. Allah tahu apa yang kamu tak tahu ya. Ditanya kepada malaikat, ini pokok apa, ini pokok apa, ini pokok apa, tak tahu. Itu tanya Adam. Ya. Bila tanya Adam apa? Terus boleh jawab. Ini pokok jambu, ini pokok rambutan, ini pokok mangga, ini pokok jerin, ini pokok petai, ini pokok kenuak. Tahu ke di mana sini kenuak? Ya. Semua boleh jawab. Kerana itu, kerana Nabi Adam dah diajar oleh Allah Taala. Begitulah kebijaksanaan Allah Ta'ala ya. Okey. Itu nak berzikir tu. Persediaan sebelum zikir ya. Kemudian kita pun berzikirlah. Adab zikir tu pun ada ya. Berapa? Adab zikir berapa? Ada pun segala adab ketika berzikir itu berapa? Tadi? 12. Sebelum zikir adabnya berapa? 5 tak betul berapa? 5. Tengah berzikir apa adanya? Berapa? 12. 5 campur 12 berapa? 17. Lepas zikir adanya berapa? 3. 15. Apa namanya? 5, 12, 3. Campur? 5 campur 12 campur 3 berapa? 20. Nampak panjang mana tu? Udahlah tu ya. Nak zikir bulan depan pula kita berzikir. 12 adabnya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan ya. Di belakang sana ada risalah daripada Kota Raja, ambillah seorang satu. Kalau nak menyertai boleh daftar nama. Kepada ada situ. Mana-mana itu. Saya diminta oleh pengarahnya namanya